Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang kepada murid-murid yang cikgu sayangi. Kembali lagi belajar mata pelajaran Matematik tahun 2 bersama Cikgu Siti Fatimah binti Misran. Bidang pembelajaran nombor dan operasi, tajuk perpuluhan, dan kita akan belajar yang pertama, membandingkan nilai dua perpuluhan yang diberi. Kedua, membanding nilai pecahan dan nilai perpuluhan yang diberi. Okey, murid-murid, kita buka buku teks matematik muka surat 13. Banding perpuluhan. Okey, pembelajaran sebelum ni kita dah belajar tentang perpuluhan. Perpuluhan itu ialah pecahan per 10. Bila pecahan juga kita dah belajar tentang banding pecahan. Pecahan sekiranya penyebutnya sama, maka mudah. Yang kecil ke kiri, kecil ke kanan, besar. Tetapi bila penyebutnya berbeza, katakan 1/2 dengan 1/5. Jadi awak kena guna konsep adik-beradik. Semakin sikit adik-beradik, maka bahagiannya besar. Sekiranya semakin ramai adik-beradik, bahagiannya semakin kecil. Itu pecahan. Kena tengok dia punya penyebut. Okey, sekarang kalau perpuluhan pula, tak perlu lihat. Kita lihat saja pada garis nombor yang kita dah hafal tu. Semakin ke kiri dia lebih kecil, semakin ke kanan dia lebih besar. Okey, jom. Manakah yang lebih kecil, 0.2 atau 0.4? Sangat mudah bila diberikan gambar raja. Dua bahagian yang diwarnakan 0.2. Manakala 4 bahagian diwarnakan, maka 0.4. Hijau kurang daripada kuning, jadi 0.2 lebih kecil. Jadi jelas sangat-sangat 0.2 ini lebih kecil daripada 0.4. Jom lihat nombor 2, manakah yang lebih besar, 0.5 atau 0.8? Okey, lihat saja gambar raja. Lihat saja garis nombor ini. Okey, ditanya 0.5 dengan 0.8 mana yang lebih besar. Untuk perpuluhan, awak ikut saja sebab penyebutnya sama kan. Kalau pecahan per 10, semua per 10. Jadi kalau perpuluhan ini, kalau 0.5, 5 bahagiannya yang diwarnakan. Kalau 0.8, 8 lah warna, 8 lah bahagian yang diwarnakan. Jadi semakin ke kiri semakin kecil, semakin ke kanan semakin besar. Jadi awak lihat saja angka ini semakin kecil, jadi dia kecil lah. Kalau lebih besar, maka dia lebih besar. Okey, jadi 0.8 ni kan besar daripada 0.5. Jadi 0.8 lebih besar daripada 0.5. Semakin ke kanan, nombor semakin besar. Semakin ke sini lama semakin besar. Semakin banyak nombornya, maknanya semakin besar. Awak kena tengok macam biasa saja. Okey. Apakah perpuluhan yang lebih besar daripada 0.5 tetapi lebih kecil daripada 0.9? 0.5, 0.9. Jadi nombor tersebut ialah 0.6, 0.7 dan 0.8. Okey. Cuba jawab. Tentukan lebih kecil daripada atau lebih besar daripada. A, 0.3, 0.1. Ingat, konsep perpuluhan semakin ke kanan dia semakin besar. Jadi 3 ini besar, 1 ini kecil. 0.3 lebih besar daripada 0.1. Okey. B, 0.2 dan 0.6. Semakin ke kanan semakin besar. 2 ini kecil, 6 ini besar. Jadi 0.2 lebih kecil daripada 0.6. C, 0.7 dan 0.9. Sekiranya dikata mulakan 0.9 dulu. Kalau ingat
perpuluhan, semakin ke kanan semakin besar, jadi sifar perpuluhan 9 lebih besar daripada sifar perpuluhan 7. Sekiranya mulakan daripada sifar perpuluhan 7 dulu, pun senang, semakin ke kanan semakin besar nilainya, jadi sifar perpuluhan 7 lebih kecil daripada sifar perpuluhan 9. Mudah kan? Okey, jom kita lihat sifar perpuluhan 3 dan sifar perpuluhan 6. Sangat mudah kita lihat pada gambar rajah. Yang ini 3 bahagian diwarnakan, yang ini 6 bahagian yang diwarnakan. Jadi sangat mudah, sifar perpuluhan 3 dengan sifar perpuluhan 6, 3 ini kecil, 6 ini besar. Semakin ke kiri semakin kecil, semakin ke kanan semakin besar. Jadi sifar perpuluhan 3 lebih kecil daripada sifar perpuluhan 6. Sifar perpuluhan 3 lebih kecil daripada sifar perpuluhan 6. Okey, seterusnya. Okey, yang ini sifar perpuluhan 9. Manakala yang ini sifar perpuluhan 2. Jadi 9, kita tahu 9 besar, 2 kecil. Jadi kita ikut saja. Sifar perpuluhan 9 lebih besar daripada sifar perpuluhan 2. Sifar perpuluhan 9 lebih besar daripada sifar perpuluhan 2. Okey, seterusnya sifar perpuluhan 4 dan sifar perpuluhan 8. Okey, sifar perpuluhan 4 iaitu 4 bahagian yang diwarnakan. Manakala sifar perpuluhan 8, 8 bahagian yang diwarnakan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, berpadu gambar rajah kita dah boleh nampak. Okey, sekarang sifar perpuluhan 8 ni banyak, sifar perpuluhan 4 ni sikit. Jadi sifar perpuluhan 4 lebih kecil daripada sifar perpuluhan 8. Sifar perpuluhan 4 lebih kecil daripada sifar perpuluhan 8. Okey, sekarang sifar perpuluhan 7 dan sifar perpuluhan 5. Macam mana? Sifar perpuluhan 7 ni lebih besar atau lebih kecil? Kita mulakan dengan sifar perpuluhan 7. Jadi 7 besar daripada 5. Sifar perpuluhan 7 lebih besar daripada sifar perpuluhan 5. Sekiranya kita nak terbalikkan dia, sifar perpuluhan 5 terlebih dahulu. 5 kecil, 7 besar. Awak tulis sajalah sifar perpuluhan 5 lebih kecil daripada sifar perpuluhan 7. Tapi sekarang kita mulakan daripada sifar perpuluhan 7, iaitu ada 7 bahagian yang diwarnakan daripada keseluruhan 10 bahagian, dan sama gambar rajah ini dan gambar rajah ini keseluruhan sama 10 bahagian, dan kita terus lihat pada nombor 7 lebih besar daripada sifar perpuluhan 5 ini. Jadi sifar perpuluhan 7 lebih besar daripada sifar perpuluhan 5. Sifar perpuluhan 7 lebih besar daripada sifar perpuluhan 5. Okey, seterusnya kita buka buku teks matematik muka surat 14. Okey, banding pecahan dan perpuluhan. Tadi banding perpuluhan saja. Kali ini kita bandingkan pecahan dan perpuluhan. Okey, nombor 1, manakah yang lebih besar? Dia tanya mana yang besar. Saya lorek 3 bahagian. 1, 2, 3. Saya lorek lebih banyak 7 bahagian. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang ini ditulis dalam pecahan 3/10. Yang ini ditulis dalam perpuluhan sifar perpuluhan 7. Tapi gambar rajahnya awak lihat, gambar rajah yang seperti ini kita tajuk perpuluhan pun jumpa, tajuk pecahan pun jumpa. Dia sama sahaja, cuma yang ini dia nak tulis dalam pecahan, yang ini nak tulis dalam perpuluhan. Sekarang dia suruh bandingkan. Okey, bila awak lihat gambar rajah ni, awak terus nampak, yang ini sifar perpuluhan 7,
lebih besar daripada 3 per 10. Jadi sifar perpuluhan 7 lebih besar daripada 3 per 10. Okey, nombor 2, mari banding guna garis nombor. Okey, garis nombor ni kita dah lihat sebelum ni kan? Okey, jadi awak mesti ingat sebab dia sangat mudah. 1 per 10 sama dengan sifar perpuluhan 1, 2 per 10 sama dengan sifar perpuluhan 2, 3 per 10 sama dengan sifar perpuluhan 3, 4 per 10 sama dengan sifar perpuluhan 4, 5 per 10 sama dengan sifar perpuluhan 5, 6 per 10 sama dengan sifar perpuluhan 6, 7 per 10 sama dengan sifar perpuluhan 7, 8 per 10 sama dengan sifar perpuluhan 8, 9 per 10 sama dengan sifar perpuluhan 9. Okey, sangat mudah. Jadi A 1 per 10 sama dengan sifar perpuluhan 1. B sifar perpuluhan 8. Di sini sifar perpuluhan 8. Okey, dengan 3 per 10. Di sini 3 per 10. Semakin ke kanan, nilainya semakin besar. Awak kena ingat tu. Jadi, sama saja. Sebab pecahan ini semua kan per 10. Sama je. Semakin ke kanan, nilainya semakin besar. Jadi, di sini sifar perpuluhan 8. Maka sifar perpuluhan 8 lebih daripada 3 per 10. Okey, C. Sifar perpuluhan 2 di sini. Okey, 5 per 10 di sini. Kalau semakin ke kiri, semakin mengecil lah. Semakin ke kanan, semakin membesar. Jadi, sifar perpuluhan 2 kurang daripada 5 per 10. Dan di 4 per 10 di sini. Sifar perpuluhan 6 di sini. Jadi, 4 per 10 kurang daripada sifar perpuluhan 6. Atau 4 per 10 lebih kecil daripada sifar perpuluhan 6. Okey, cuba jawab, bandingkan A 4 per 10 dengan sifar perpuluhan 9. Kita tengok saja gambar rajah. Sangat senang. Yang ini 4 bahagian diwarnakan. Yang ini 9 bahagian yang diwarnakan. 4 per 10 di sini. Sifar perpuluhan 9 di sini. Jadi 4 per 10 lebih kecil daripada sifar perpuluhan 9. Okey, dan B sifar perpuluhan 2 dengan 1 per 10. Di sini sifar perpuluhan 2. Di sini 1 per 10. Jadi, yang sifar perpuluhan 2 ini lebih besar daripada 1 per 10. Sekiranya dia nak 1 per 10 dulu. Kita baliklah. 1 per 10 lebih kecil daripada sifar perpuluhan 2. Okey, sekali lagi untuk kefahaman awak mesti nak mudahkan awak nak menjawab, mesti hafal yang ini bahagian pecahan, ini bahagian perpuluhan. Sama saja yang kita dah bacakan tadi. Jadi nak mudahkan awak jawab, awak tengoklah perbandingan garis nombor ini. Okey, harap-harap awak hafal 1 per 10 sama dengan sifar perpuluhan 1 sehingga 9 per 10 sama dengan sifar perpuluhan 9. Jadi awak mudahlah awak nak bezakan antara mana yang lebih besar atau mana yang lebih kecil. Berpandukan soalan kalau dikata bandingkan pecahan dan perpuluhan. Okey, sekarang diberi dua gambar rajah. Bila ada gambar rajah, sangat mudah awak terus nampak. Ini lebih besar, ini lebih kecil. 3 per 10 lebih besar daripada sifar perpuluhan 2. Tapi sekiranya awak diberikan soalan tak ada gambar rajah ni, tak ada. Hanya angka saja. Diberikan pecahan dan perpuluhan, disuruh awak bandingkan. Mana satu yang besar, mana satu yang kecil, ataupun 3 per 10 ni lebih besar atau lebih kecil daripada sifar perpuluhan 2. Bila awak dapat situasi begini tanpa gambar rajah, senang sahaja. Jadi 3 per 10 ni awak ubahlah jadi perpuluhan. Kalau 3, maka sifar perpuluhan 3. Dan kita tahu 3 besar daripada 2. Jadi sifar perpuluhan 3
lebih besar daripada 0.2. Jadi bila awak dah boleh berfikir macam itu, automatik awak cakap tadi, 3/10 lebih besar daripada 0.2. Itu sekiranya tak diberi gambar raja, awak boleh guna kaedah tukar dulu pecahan kepada perpuluhan. Jadi kita boleh tahulah 3/10 lebih besar daripada 0.2. Okey, seterusnya kita lihat ini 0.9, manakala ini 6/10. Jadi kita nak bezakan. Jadi kita kalau begini, kalau kamu masih keliru, mana satu yang besar, mana satu yang lebih kecil, sekali lagi awak ubah pecahan ini sama-sama menjadi perpuluhan. Jadi 6/10 ini di dalam perpuluhan menjadi, ya betul, 0.6. Jadi kamu terus dah nak bandingkan. Jadi 9 besar, 6 kecil. Jadi 0.9 lebih besar daripada 0.6. Tapi dalam jawapan awak kekalkanlah 6/10. Jadi 0.9 lebih besar daripada 6/10. 0.9 lebih besar daripada 6/10. Okey, sekarang jom kita lihat 4/10 dengan 0.5. Bila ada gambar raja, sangat mudah kita terus nampak 4/10 ni kurang daripada 0.5, atau 4/10 ni lebih kecil daripada 0.5. Tapi sekiranya tak diberikan gambar raja, kaedah paling mudah, ya, tukarkan pecahan ini kepada perpuluhan supaya awak bila nampak sama-sama perpuluhan-perpuluhan lebih nampak, lebih jelas. Jadi 4/10 sama dengan 0.4. Jadi 0.4 ni lebih kecil daripada 0.5. Nak jawab, awak jawab ikut soalan tadilah. Bagi dalam pecahan. Ini hanya untuk memudahkan kamu. Jadi yang tadi 4/10 lebih kecil daripada 0.5. 4/10 lebih kecil daripada 0.5. Okey, 0.7 dan 8/10. Kita nak bandingkan dia. Kita terus nampak 0.7. Pada gambar raja ni, ni lebih sikit, ini lebih banyak. Jadinya 0.7 lebih kecil daripada 8/10. Terus tulis 0.7 lebih kecil daripada 8/10. Sekali lagi, sekiranya tak dibekalkan gambar raja, itu nak memudahkan kamu, tukar dulu pecahan ini kepada perpuluhan. Sekiranya tak jadi masalah kepada kamu, awak tengok, nampak je, senang je antara pecahan dengan perpuluhan ni ataupun perpuluhan dengan pecahan ni, awak boleh je terus jawab. Tapi sekiranya awak keliru bila dah bercampur pecahan dan perpuluhan, barulah boleh guna kaedah ni. Maksudnya nak mudahkan awak supaya tak terkeliru, tukarkan 8/10 sama dengan 0.8. Jadi 0.7 ni kurang daripada 0.8. Jadinya kalau awak nak menjawab soalan, tulislah semula, tukarkan 0.8 ni yang bentuk asal, iaitu 8/10. Jadi awak pun tulislah 0.7 lebih kecil daripada 8/10. Okey, boleh kan? Mudah sangat-sangat. Okey, jom kita buat latihan